Jadi hari ni timbul kekeliruan banyak hari ni. Jadi sekarang Ahlus Sunnah yang sudah diperakukan tu, dia kata bukan Ahlus Sunnah dah ni. Pelik terbalik. Dia tukar kat Menalang. Buang kat Menalang, dia tukar. Yang ambil ke dia. Ni dia buang kat Menalang kawan ni. Banyak kekeliruan. Kemudian atas nama Ahlus Sunnah ni, akidah-akidah yang bukan dari Ahlus Sunnah dia bawa masuk dalam akidah yang dikatakan Ahlus Sunnah ni hari ni. Maka perkara yang saya masukkan itu, akidah yang saya masukkan itu ialah akidah yang disebut sebagai Tauhid 3 serangkai. Apa benda Tauhid 3 serangkai? Jadi bila kita sebut, kadang-kadang orang terkejut. Kita lama dah mengaji benda ni. Dari sekolah-sekolah apa ni? Sekolah rendah, sekolah menengah ni. Tauhid uluhiyah, Tauhid rububiyah, Tauhid asma' wa sifat. Lama dah dia merakok masuk. Tanpa sebenarnya ada penjelasan dan huraian, tapi dalam masyarakat kita ni persoalan tu tidak dibincangkan serius sehinggalah akhir-akhir ni. Bila dah timbul banyak masalah ni, barulah orang membahaskannya balik. Padahal isu ni sudah lama dibahaskan oleh ulama-ulama dulu. Mereka sudah selesaikan perkara ni. Tapi bila ni timbul semula dan tempat masyarakat kita ni, rupanya ia masuk berakor dalam ni. Baik. Jadi Tauhid serangkai 3 serangkai ini bukan model Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang nak pegang, nak faham Tauhid ni, lah sila. Agak-agak betul lah. Tapi kita nak khabar, itu bukan model Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada orang kata Tauhid ini kalau kita ulah dengan betul lah. Ya, saya tak nafikan. Kalau ada orang menghuraikan dengan baik, betul lah. Tetapi kita kena ingat, model ini dia ada punca dia, usul dia tu. Bila kita mengulas dengan gaya kita, yang kita betulkan ulasan kita, okey. Tapi lama-kelamaan orang akan usul Tauhid ni sampai ke punca dia tu. Di punca dia dah timbul masalah. Kita tak nafikan ada orang kata, tak apa Tauhid ni atas ulasan. Betul lah, saya tak nafikan. Tapi lama-kelamaan orang akan cek, tengok mana punca kitab-kitab ni, nak mendalami lagi ni. Jumpa punca dia tu. Punca dia tu timbul masalah. Tauhid 3 ni. Selapis dah nampak. Dia akan nampak pada bila kita mendalami sikit tentang Tauhid 3 ni. Kat mana? Tengok, biar saya nak jelaskan panggil jutik-jutik tempat-tempat kekeliruan dalam Tauhid jenis ni. Dari segi sejarah, tengok sejarah dulu. Sejarah ni, Tauhid ni mula dikenali bermula daripada zaman Syekh Ibn Taymiyah, yang diperkirakan bahawa inilah tokoh yang mengembangkan, yang mengemukakan Tauhid 3 ni, Syekh Ibn Taymiyah. Bila kurun ke-7 Hijriah, selepas Imam Ghazali dah. Selepas Ibn Arabi, selepas Imam Ghazali, kediang dah. Ke-7 masuk masuk kurun ke-8. Itu kurun ke-7 dan ke-8, itu zaman antara ke-7 dan ke-8. Itu Syekh Ibn Taymiyah. Dia memperkenalkan, dikatakan dia mula dikenali pada waktu tu. Itu sejarah ringkas lah, saya tak nak panjang situ. Tapi persoalannya, apa maksud Tauhid ini dan kat mana masalahnya tu? Dan saya mendapati bila saya tengok dalam YouTube ni, kemudahan kita hari ni, dia telah dijelaskan oleh ramai ulama lah. Ulama dari Sudan menjelaskan, dari Mesir menjelaskannya, termasuklah Syekh Ali Jumaah. Di Indonesia pun tak kurangnya menjelaskan tentang Tauhid ini dari aspek kemuskilan dia tu. Jadi Tauhid 3 hari ini ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu kalau hari ini ni dipelopori oleh satu aliran di tanah air kita, orang panggil aliran Salafi Wahabi. Tak apalah, kita ngekabar molek lah ada ni. Kita kabar kiyah-kiyah, orang dah apa nak takak molek. Dia tak apa nak takak. Jadi kita ngekabar secara jelas. Ini dipelopori oleh
orang yang berfaham Salafi Wahabi. Baik. Apa maksud tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Uluhiyah, yakni mentauhidkan Allah pada ibadah, iaitu keyakinan tiada Tuhan yang berhak diibadahkan, disembah melainkan Allah. Tauhid rububiyah, iaitu keyakinan mentauhidkan Allah bahawa Allah lah pencipta dan pentadbir, pengatur seluruh alam semesta ni. Dialah yang mencipta dan mentadbir seluruh alam semesta. Bahawa tidak ada Tuhan yang mencipta makhluk ni dan mentadbirnya melainkan Allah. Itu dinamakan rububiyah. Tauhid asma wa sifat, iaitu tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama dia. Nama-nama dia yang ada dalam Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Maka diyakini bahawa apa-apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis itu sabit bagi Allah, adalah merupakan sesuatu yang sabit bagi Allah Ta'ala. Yang diyakini bahawa semua itu adalah sifat bagi Allah yang ada dalam Asma'ul Husna, yang disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis tentang sifat-sifat Allah itu. Maka ditauhidkan di situ dengan arti meyakini kesan Allah memiliki sifat-sifat itu, bahawa semua itu sifat Allah. Baik, dari segi ini ada masalah dah? Tak ada masalah. Dari segi ini tak ada salah. Meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, berhak disembah melainkan Allah, tak salah. Meyakini bahawa tiada Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam melainkan Allah, tidak salah. Memang betul pun. Meyakini Allah Ta'ala memiliki Asma'ul Husna dan segala sifat yang disebut Al-Quran itu sifat bagi Allah Ta'ala, tidak salah. Tidak menjadi kesalahan dari aspek itu, dari segi itu. Tapi kesalahannya adalah dalam perinciannya. Bahkan perkara-perkara ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis tentang Rabb, yang daripadanya perkataan rububiyah itu timbul, ada dalam Al-Quran. Tentang ilah, yang daripadanya timbulnya uluhiyah tadi itu, ada dalam Al-Quran. Tentang Asma'ul Husna, tentang sifat-sifat, ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi kat mana muskil dia tu? Ada dalam Al-Quran. Muskil kan? Dalam menghurai dan menafsirkan perkara ni menurut manhaj tauhid 3 ni. Kat situlah timbul muskil dia tu, penghuraian dia tu. Baik, jadi oleh kerana ada 3 tu, saya pecah 3 lah, dan saya nak sebut beberapa kemuskilan yang ada dalam pahaman tauhid ni. Pertama sekali tentang tauhid rububiyah, iaitu keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini melainkan Allah. Itu tidak salah dari segi itu. Tapi dari segi tafsiran, dari segi huraian, apa yang dia kata? Dia kata tauhid ini, tauhid rububiyah ini dipegang oleh semua orang, termasuk orang musyrikun. Ada rasa apa orang yang berpegang kena faham ni kata gitu? Dia kata semua orang bertauhid dengan tauhid rububiyah ni, termasuklah musyrikun tu, penyembah-penyembah berhala zaman dulu tu, mereka juga ahli tauhid, tauhid pada rububiyah ni. Atas dasar apa mereka kata macam ni? Mereka baca satu ayat Al-Quran. Mereka bacalah beberapa ayat Al-Quran, salah satunya yang menjadi sandarannya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka ini siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Yang ini ditanya orang musyrikun, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu Allah. Lalu atas dasar itu mereka kata orang-orang musyrikun pun ahli tauhid, kerana mereka percaya Allah yang mencipta alam semesta ni dan mentadbirnya. Baik, persoalannya, dah betul ke? Persoalannya, boleh ke gitu? Betul tak dengan ayat Al-Quran lain? Dinamakan musyrikun tu sebagai musyrik
Sebab mereka tu syirik dalam ketuhanan. Ibadah pun syirik, keyakinan ketuhanan pun syirik. Tu orang panggil musyrikun. Sebab syirik, maksudnya bila syirik ni lawan bagi tauhid lah. Macam mana pula kita mendakwa mereka ni ahli tauhid? Nama pun sebut musyrikun dah. Mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah, dalam keyakinan semua. Macam mana kita kata dia sebagai ahli tauhid pula? Bercanggah, nama pun dah kena dah. Jadi dakwaan yang didakwa oleh kelompok ni, dan banyak yang dakwa macam ni. Termasuklah yang dakwa macam ni beberapa tokoh-tokoh besar dalam aliran ni. Antaranya Al-Albani, saya dengar sendiri rakaman dia. Dia kata tauhid ni, musyrikun pun bertauhid dengan tauhid ni. Syekh Al-Albani termasuk yang berfaham semacam ni. Dan beberapa tokoh di Saudi Arabia lagi yang faham macam ni. Semua tu dari kelompok yang samalah, yang hari ni kita sebut As-Salafi Al-Wahabi. Musyrikun, macam mana kita kata dia ahli tauhid? Semata-mata mereka percaya Allah mencipta dan mentadbir alam. Itu tidak cukup untuk meletakkan mereka ni sebagai ahli tauhid. Tidak cukup. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Mereka menjadikan kongsi-kongsi bagi Tuhan ni. Mereka telah mengadakan sekutu-sekutu bagi Tuhan ni. Nak kata di syirik, nak kata di tauhid pun dengan nas Al-Quran. Wa ja'alu lillahi andadan. Andadan ni sekutu-sekutu. Mereka meletakkan, menjadikan ada sekutu-sekutu bagi Tuhan ni. Dah nak kata dia ahli tauhid pun. Bila tauhid ni kita meyakini hanya Allah, tak ada lain dah. Jadi dengan nas Al-Quran bercanggah. Semata-mata mengiktiraf Allah mencipta langit dan bumi itu tidak cukup untuk mengatakan ahli tauhid. Tanya orang Buddha pun gitu. Tuan Allah, panggil Tuan Allah. Tuan Allah. Tidak cukup untuk mengatakan ahli tauhid. Tapi pendukung kepada tauhid juga ni kata macam tu. Itu kenyataan yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Baik, contoh lain. Nabi Yusuf pernah kata kepada masa dia dipenjarakan tu, atas tuduhan-tuduhan tu, dia kata kepada sahabat sepenjara dia tu, ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Wahai kawan sepenjaraku, dia kata, apakah Tuhan-Tuhan yang berbagai-bagai itu? A'arbabun mutafarriqun. Apakah Tuhan yang berbagai-bagai itu lebih baik daripada Tuhan yang Maha Esa? Nak khabarnya apa? Ayat ni nak khabar bahawa mereka ni bukan percaya kepada Allah Ta'ala saja. Mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan lain lagi. Tak nak kata ahli tauhid ke mana? Arbabun, arbab banyak Tuhan-Tuhan ni, mutafarriqun, yang berbagai-bagai ni, situ ada, sini ada, banyak tu. Apakah mereka ni lebih baik amillahul wahidul qahar daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Jadi nak khabarnya bila Nabi Yusuf tanya mereka tu, nak khabarnya itulah yang menjadi pegangan mereka tu. Lalu bagaimana orang seperti ini ni, mereka ni dianggap sebagai ahli tauhid? Tidak betul keyakinan tu. Jadi mendakwa bahawa mereka ni ahli tauhid adalah sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran. Baik, kita tengok lagi orang Nasrani, orang Nasrani, orang Kristian. Mereka ni percaya tak kepada Allah sebagai pencipta dan pentadbir alam? Mereka percaya. Orang Kristian, dari segi kepercayaan kepada Allah, mereka sama dengan kita, percaya kepada Allah dari segi itu. Dari aspek ni lah, bukan dari semua aspek. Mereka juga percaya kepada Allah sebagai pencipta pentadbir. Tapi bagaimana firman Allah dalam Al-Quran terhadap mereka ni?
laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kufur, telah kafir. Bila sebut kufur ni bukan ahli tauhid lah. Siapa dia? Orang-orang laqad kafara allazina qalu, orang yang berkata innallaha salisu salasa. Allah Taala tu satu di antara tiga, yang tiga Tuhan. Jadi mereka percaya kepada Allah yang mencipta dan mentadbir, tapi dalam masa sama mereka percaya juga Tuhan ada lain-lain lagi selain daripada Tuhan tu. Dah kita nak kata dia ahli tauhid ke mana gitu. Jadi bila didakwa oleh kelompok ni bahawa semua ni mereka ni ahli agama bertauhid termasuklah orang musyrikun tu, itu dakwaan yang salah dengan bertentang dengan Al-Quran. Apa khabar dengan Al-Quran? Kata ahli tauhid ke mana? Itu satu hal. Tempat cendeng dakwaan tu. Kalaulah mereka ni ahli tauhid, masuk surga bakal lagi. Sebab apa? Dalam kubur ditanya bahagian tu je. Man rabbuka? Rabbu tu merujuk pada rububiyah lah, atas tafsiran kelompok ni. Atas tafsiran siapa Tuhan kamu. Jadi bila sebut rabbuka ni, termasuklah orang-orang ni percaya ni. Kalau kita anggap percaya kepada Allah sebagai pencipta mentadbir semata-mata hak tu dia sebagai ahli tauhid, berarti mereka ni selamat belaka lagi, selamat belaka. Sebab dalam kubur seperti yang dinaskan dalam hadis, pertanyaannya tentang hak tu. Man rabbuka? Siapa Rabb Tuhan kamu tu? Daripada Rabb itulah timbul rububiyah tadi tu, tauhid rububiyah tu. Jadi kalaulah mereka ni bertauhid dengan tauhid rububiyah, berarti dalam kubur bagaimana? Susah. Bagaimana dalam kubur? Jadi dakwah tu tak boleh diterima. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dah dipakai tauhid ni. Dakwah ni dakwah yang bercanggah. Satu perkara. Yang kedua, tentang uluhiyah. Apa yang dimaksudkan dengan uluhiyah? Iaitu keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang diibadahkan melainkan Allah. Baik. Betul tak? Betul tak keyakinan tu? Betul. Memang itu semestinya keyakinannya, bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi dalam menghuraikan perkara ni ada kekeliruan. Kat mana kekeliruannya tu dalam menghuraikan perkara ni? Kekeliruannya itu iaitu apabila mereka menyamakan antara keyakinan dengan amalan. Mereka samakan. Keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu memang betul. Tetapi mereka mencakupkan sekali dengan praktisnya. Sehingga apabila perintah Allah itu tidak dilaksanakan, dianggap mencacatkan tauhid ini. Contohnya, dalam keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan melainkan Allah. Keyakinan. Tapi dalam kenyataannya tidak semayang, tidak puasa. Jadi sekarang dia, padahal dalam keyakinan dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi sekarang dia langgar perintah, tidak semayang, tidak puasa. Maka mereka ini menghukumkan bahawa orang ini sebagai rosak akidah dia tu, kerana tak laksanakan perintah ni. Maka di sinilah puncanya kelompok-kelompok bengang zaman awal dulu. Kalau kita usul-usul sejarah dia, timbulnya kelompok Khawarij ni. Yang hari ini ni nyerap masuk pemikiran ni dalam kelompok yang saya sebut tadi lah. Iaitu mereka telah, oleh kerana tidak melaksanakan perintah Allah ni, mereka anggap batal tauhid. Lalu mereka mengkafirkan orang-orang ni. Itu punca dia. Itu punca dia. Itu punca mereka mengkafirkan orang Islam lain kerana tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu pelaksanaan praktis dalam bab tauhid keyakinan. Jadi tidak berlakunya pelaksanaan itu melibatkan dosa, bukan melibatkan batalnya akidah.
Tapi dalam kelompok tafsiran mereka ni, tidak laksanakan ini, dianggap batal akidah tu. Maka dikafirkan orang. Ni punca dia. Ni tauhid 3. Antara tempat rosaknya situlah. Maka dalam sejarah Khawarij, mereka telah mengkafirkan orang Islam yang dianggap melanggar perintah Allah. Kerana melanggar perintah tadi itu dianggap berlawan dengan tauhid uluhiyah ni. Bila melawan tauhid nak, dianggap batal lah. Dan agaknya siapa dia ada buat salah. Agaknya siapa dia tak ada salah. Siapa dia? Sehingga hak lekat, cukup lekat tu, hak tu saja. Hak lain dah lepas belaka. Siapa dia agaknya? Hak tak ada salah dalam hidup ni. Ini punca dia, punca rosaknya tauhid ini. Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu praktis melibatkan dosa pahala, bukan melibatkan batal akidah. Tapi mereka samakan dalam menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ni. Satu. Yang kedua, mereka samakan antara adat dan ibadat dalam menjelaskan maksud ibadah ni. Mereka samakan antara adat dan ibadat. Ada benda-benda yang memang jelas dia merupakan ibadah. Macam semayang. Orang tak kata benda lain dah, memang semayang tu ibadah lah. Maka dia tidak boleh dilakukan kecuali kepada yang lain daripada Allah. Puasa, ibadah dan sebagainya. Itu jelas ibadah. Kemudian di sana ada adat. Sesuatu yang bersifat adat. Adat kebiasaan. Adat ni kadang-kadang boleh jadi ibadah, kadang-kadang boleh jadi adat kebiasaan. Jadi oleh kerana mereka ni buat buku kata, semuanya mereka anggap ibadah, maka adat pun mereka golongkan dalam ibadah juga. Lalu bila adat ni berkait dengan yang lain daripada Allah, mereka anggap sebagai syirik selalu dah. Mereka anggap sebagai syirik. Contohnya apa? Adat. Dia boleh jadi ibadah, boleh jadi adat. Contohnya minta tolong dengan orang. Minta tolong. Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, minta tolong ni boleh jadi adat, boleh jadi ibadat. Apa yang membezakan adat dengan ibadat? Beza dia seperti yang sudah saya jelaskan. Ibadat ni pertama sekali atas niat, iaitu niat beribadah atau mengabdikan diri. Dia buat benda itu niat mengabdikan diri dia, menyembah dan mengabdikan diri. Satu. Yang kedua, iaitu yang ditujukan itu kepada yang diyakini ketuhanannya atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bila ada dua perkara ni, perkara itu akan jadi ibadah. Dia buat benda tu kerana mengabdikan diri, sebagai menyembah dan mengabdikan diri. Kemudian yang dituju tu diyakini dia sebagai Tuhan, atau diyakini ada sifat-sifat ketuhanan padanya. Jadi ibadahlah. Jadi dalam isu contoh yang saya ambil, iaitu minta tolong. Sekiranya kita minta tolong, tak kira lah minta tolong, ada unsur-unsur ni. Kita minta tolong tu atas dasar kita ni mengabdikan diri kepadanya, beribadah mengabdikan diri. Yang kedua, kita minta tolong kepada yang kita yakini ketuhanannya tu. Maka minta tolong ini tidak boleh dilakukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah saja. Tapi sekiranya minta tolong ini kepada yang lain dari Allah, minta tolong kepada yang lain dari Allah, tetapi tidak ada unsur ni, tak ada niat, bukanlah niatnya dengan minta tolong ni untuk mengabdikan diri kepada benda tu. Dan yang diminta tolong tu pula tidak diyakini sebagai Tuhan atau memiliki sifat-sifat Tuhan, maka dia jadi adat. Tapi kelompok ini menganggap bila kita minta tolong dengan yang lain dari Allah, dia anggap ibadah selalu dah. Lalu bila kita minta tolong, dia anggap batal syirik, dia anggap batal tauhid dia tu, syirik lah. Maka di sini dah mereka mengkafirkan orang bertawassul. Orang bertawassul dikafirkan. Padahal orang bertawassul tu dia tahu, dia berwasilah, tak ada niat pun untuk mengabdikan diri, menyembah yang ditawassulkan tu. Dan tidak pula diyakini yang ditawassulkan tu sebagai Tuhan atau ada sifat Tuhan, tidak ada.
Sekadar minta tolong atas jalan adat saja. Tapi dianggap oleh kelompok ni sebagai ibadah. Lalu bila buat kepada yang lain dari Allah, dianggap sebagai syirik. Lalu dikafirkan. Inilah sebabnya mereka telah mengkafirkan ataupun sedang begitulah. Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul kerana kefahaman ni. Dan sebab itu jugalah kadang-kadang setengah tu takut nak akad sembuh ke raja. Sebab akad sembuh, dia faham sembuh. Padahal perkataan je. Bukan apa akad tangan gitu je. Oleh kerana perkataan akad sembuh tu, dia anggap takut. Apa ni boleh rosak akidah ni. Boleh batal akidah. Pula dah. Ada kebiasaan. Ada tak dua unsur tadi tu? Unsur mengabdikan diri, kemudian meyakini ketuhanan yang dihadapkan tu. Tak ada. Maka jadi adat. Bukan jadi ibadat. Tapi pada kelompok yang berpegang faham ni, mereka anggap dia sebagai ibadah. Lalu bila dilakukan budaya lain dari Allah, maka dia telah merosakkan tauhid dia. Syiriklah. Disyirikkan orang. Ni punca dia. Dan banyak lagi lah perkara-perkara tu. Saya nak bagi contoh. Saya contohkan dulu, tapi saya nak bagi contoh yang berat lagi. Contoh ni contoh sebab menjadi isu ni. Saya takut timbul kekeliruan. Dia masalah Salafi Wahabi ni pada manhaj dia. Manhaj iaitu bila Tuhan kata gitu, kena pakai gitulah. Tak nak kata apa dah. Gitu-gitulah. Kalau Nabi kata gitu, gitulah. Itu manhaj dia. Punca masalah ni sebenarnya punca awal, punca bagi banyak kekeliruan dalam aliran Salafi Wahabi ni kaedah ni. Kaedah Tuhan kata gitu, gitulah. Nabi kata gitu, gitulah. Tanpa dihuraikan, tanpa ditafsirkan, tanpa dilihat ayat-ayat lain, tanpa dilihat kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh ulama. Ni punca dia. Jangan pelik lah akan datang kalau ada orang pergi haji, pergi yang ropah saja je. Zaman pitih payah learning ni, kita ambil awakah dah, kita buku yang ropah sudah, selesai haji. Dan apa? Dan Nabi kata gitu. Nabi kata gitu. Al-Hajju Arafah. Haji tu Arafah. Ukurnya Arafah. Dah Nabi kata gitu. Nak kata apa? Jangan pelik lah kan datang. Kalau ada orang pergi haji, pergi ukur di Arafah ya. Maksudnya pergi sehari sebelum tu, naik flight, ukur di Arafah, esok balik lalu. Selesai. Jangan pelik lah. Jadi puncanya kaedah. Dan demikian juga kecelaruan dalam banyak perkara ni, puncanya mari dari kaedah tu yang dipakai tu. Tak apa melihat sama ada ayat tu muhkamat ke, mutasyabihat ke, ayat tu sebagai ayat nasah ke, mansuh ke, mujmal ke, mufassal ke, mutlak ke, muqayyad ke, tak tengok tu. Tuhan kata gitu-gitulah. Ini punca masalah. Baik, saya nak bagi contoh, saya nak bagi contoh tu sebab apa? Dia akan berubah semua ni bergantung pada ayat yang dibahaskan. Atas kaedah yang sama, bagi ke ayat lain akan timbul isu lain. Jadi sementara saya ingat saya nak sebut isu berkaitan dengan isu sujud ni. Sujud ni apa hukumnya? Baik, dalam pertama saya ambil dari segi hukum dalam mazhab fiqh dululah. Bahawa sujud ni ada dua. Satu sujud ibadah, yang kedua sujud ihtiram, sujud penghormatan. Kalau sujud ibadah memang tidak boleh dilakukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sejenis sujud lagi yang panggil sujud ihtiram, sujud penghormatan. Sujud ini berlaku dalam syariat-syariat yang terdahulu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh, berdosa. Lepas tu kau tengok kitab-kitab fiqh, kalau orang sujud kepada yang lain daripada Allah, dia sujud pada sesuatu tapi bukan dia i'tikad ketuhanannya, dia berdosa besar. Tapi tidaklah menjadi kafir. Sebab apa? Sujudnya itu bukan dalam bentuk ibadah. Sebab tu saya kata tadi, ibadah kena ada dua syarat. Iaitu pertama sekali niat mengabdikan diri, yang kedua yang dilakukan itu diyakini ketuhanannya atau diyakini memiliki sifat-sifat Tuhan. Baru perkara itu jadi ibadah. Dan kalau berlaku pada yang lain dari Allah, memang syirik lah. Baik, isu sujud ni macam mana? Jadi kan masalah tadi sujud dua, jadi sujud ibadah, sujud ihtiram, penghormatan. Baik, dia berkait dengan masalah, kalau kita tengok
dalam antara isu yang berkait dengan sujud ni, malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila kami perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, Allah sendiri yang perintah sujud kepada Nabi Adam. Dan kita fahamlah sujud itu sujud ihtiram. Sebab apa kita kata sujud ihtiram? Sebab kalau sujud ibadah berarti dia adalah syirik. Allah Ta'ala tak akan suruh dia yang syirik. Sebab apa? Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wala yarda li ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak reda kekufuran untuk hambanya. Dia tak akan suruh hambanya buat syirik. Jadi bila dia perintahkan malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, kena fahamlah sujud itu bukan sujud ibadah. Dia adalah sujud ihtiram, penghormatan. Dan malaikat buat tak? Malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis saja. Berarti malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud ihtiram. Jadi kalau kita baca sujud ni sebagai syirik umum begitu, berarti malaikat pun terbabit lah. Dah kita nak kata gitu. Kita nak kata gitu. Berarti tak kena. Tak kena gitu. Baik. Demikian juga apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Keluarga Nabi Yusuf di penghujung cerita tu, adik-beradik dia bila berkumpul balik tadi tu, akhir sekali mereka sujud kepada Nabi Yusuf sebagai sujud penghormatan. Sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita anggap sujud tu sebagai ibadah, memang kufur lah, syirik lah. Tapi ternyata dia bukan sujud jenis itu. Sujud jenis ihtiram, penghormatan. Jadi sujud itu bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan saja. Baik. Jadi sekarang kita tengok bahawa sujud penghormatan ni berlaku dalam syariat terdahulu. Zaman Nabi pun berlaku. Muaz bin Jabal dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang Syria tu, orang Syam tu menghormati pemimpin penguasa mereka dengan cara bersujud. Dia balik Madinah, dia sujud ke Nabi. Nabi larang. Nabi larang dalam bahasa yang tidak kasar lah. Nabi kata, kalaulah aku menyuruh seseorang bersujud kepada manusia ni, aku akan suruh isteri sujud kepada suami dia. Tapi tak, nak kabarnya aku dipahami bahawa Nabi tak suruh gitu. Maka di sini ulama menyatakan bahawa sujud untuk menghormati berlaku dalam syariat terdahulu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad dia tak boleh, dia diharamkan, berdosa. Kalau niat ibadah, itu memang syirik sungguh lah. Tapi kalau penghormatan dalam syariat Nabi Muhammad ni dilarang, tak boleh. Salman Al-Farisi pun serupa. Masa dia pergi ke dia baru masuk Islam, dia pergi ke Madinah, dia berjalan di lorong-lorong Madinah tu, bila jumpa Nabi dia sujud dah sekarang. Dia sujud. Jadi semua ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Jadi situ saya nak menjelaskan bahawa beza antara ibadah dengan bukan ibadah. Jadi dalam kefahaman pendukung pada Tauhid 3 ni, mereka anggap semuanya ibadah. Jadi kalau berlaku pada yang lain dari Allah, mereka tu tak syirik lalu. Tu tepat kucah. Jadi benda adat kebiasaan melibatkan tawasul yang menjadi adat diibadahkan. Lalu bila bertawasul kepada yang lain dari Allah dengan makhluk, disyirikkan. Itu tempat cendeng, tempat kelirunya Tauhid 3 ni. Akhir sekali, ni lebih kita bimbang lagi lah. Yang akhir sekali tentang Tauhid Asma' wa Sifat. Ulama' telah membahagikan sifat ni kepada dua. Satunya sifat yang kita fahamlah, macam sifat ma'ani dan sebagainya, iaitu sifat-sifat yang kita belajar sifat 20 tu. Kemudian ada sejenis lagi yang disebut sebagai sifat khabariyah, macam kudra, irada dan sebagainya. Itu sifat yang jelas lah. Sifat ilahiyah yang disebut sama sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, itu sudah disebut ulama. Tapi ada sejenis sifat lagi yang panggil sifat khabariyah. Apa boleh sifat khabariyah? Yakni ayat-ayat Al-Quran yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada syubhah, ada persamaan dengan makhluk.
Tu panggil sifat khabariyah. Jadi dalam pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat khabariyah ni mereka ada dua je stand. Tak ada stand yang ketiga. Stand yang pertama disebut sebagai salaf, iaitu dengan erti tidak mengambil makna zahir dia tu, tapi tidak menafsirkannya. Tak pakai makna zahir, tapi tidak menghuraikannya. Itu orang panggil tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Itu satu pendirian. Dua-dua ni merupakan pendirian yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, iaitu takwil. Makna zahir tak dipakai juga, sama macam yang pertama tadi. Makna zahir tak pakai belaka, tetapi mereka menghurai dan menjelaskannya berdasarkan kaedah bahasa. Ini pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh mudah kita ambil ginilah. Contoh mudah, ayat yang menjadi kontroversi yang disebut, yang banyak kali disebut, summastawa 'alal 'arsy. Kemudian apa maksud zahir ayat ni? Kemudian Tuhan itu duduk bersela di arasy. Zahir ayat ni memberitahu kepada kita, pertama sekali Tuhan tu ada tempat dia, iaitu di arasy dalam ayat ni. Yang kedua, Tuhan buat apa situ? Tuhan duduk. Dua-dua tu kalau kita faham belaka dah. Duduk warna, dalam bahasa kita bila sebut duduk, kita boleh gambar lalu dah. Tempat mana? Di arasy. Zahir ayat. Baik, berdasarkan kepada pendirian yang pertama, salaf tu, zahir ayat ni, ini bukan maksud dia. Dah maksudnya apa? Tak tahu. Serah kepada Allah. Itulah orang panggil salaf. Pendirian salaf, iaitu tafwid. Makna zahir ni tak nak ni, bukan ni. Dah makna apa? Tak tahu. Serah pada Allah. Satu. Yang kedua, pendirian yang kedua, makna zahir sama, tidak dikehendaki. Makna zahir ni bukan. Dah apa maksud yang tidak sampaikan? Tengok bahasa. Istawa dalam bahasa Arab ni banyak makna. Antaranya dengan mana istaula, menguasai. Maka makna inilah dilihat sesuai untuk digunakan untuk menjelaskan ayat ini. Yang mana menguasai, mana qahru dan sebagainya. Tak kira lah. Ini orang panggil khalaf. Jadi kalau pertama tu mazhab salaf tadi orang panggil tafwid, serah makna kepada Allah. Yang kedua tu orang panggil takwil, yang ni menghuraikan maknanya. Dua-dua ni tak pakai belaka makna zahir. Makna zahir Tuhan duduk di atas tu, salah pun tak pakai, khalaf pun tak pakai. Kaedah tafwid pun tak pakai, kaedah takwil pun tak pakai. Tolak belaka. Cuma pertama tu mereka tak jelaskan, serah kepada Allah lah. Yang kedua tu nak jaga orang awam supaya tidak tersasut dalam pegangan ni, dan itu, lagi pun itu sesuai dengan kaedah bahasa Arab, yang mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mereka jelaskan dengan mana. Itu dia dua pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pun pendirian di arasy, dia dah kan yang layak baginya. Tu panggil terceruk. Dia dah kan, dia dah. Kita rekam dia lah, dia buat bolong. Tu lemah itu hakikat ni. Cakap apa? Dia lah. Dia buat pening, buat bolong. Tapi tak menyampai sesuatu. Dia tak habis kau tu pula tu. Macam air pahit ke atas. Contoh saja aku. Sebab ada orang kata sini. Tapi contoh dia. Supaya faham kan. Kita ada kepada Kelantan malam ni. Air cerah. Nak kata pekat tak, cair pun tak, cerah-cerah, kelabu-kelabu. Bahasa kita lah, istilah. Maksudnya dia mensabitkan ada tempat, dia ada dah kan. Tu tak tahu, tu je dia cair kan. Tapi situ lah. Bila tekan-tekan kan, dia buat bolong. Tak wani mana kau. Sekarang sikit dia buat bolong lalu. Kita pernah dengar, kita pernah cakap. Dia kata, sana. Kalau salah, senang je. Makna ni tidak dikehendaki. Dan mana apa tak tahu. Clear, mudah. Kalau khalaf, makna zahir, tak nak.
Mana apa? Tengok bahasa kat mana. Sesuai dengan sifat ketuhanan. Selesai. Ni situ lah. Situ lah. Dah mana? Situ lah. Bonohnya boleh. Dah tahu. Sama kat contoh lain kita nak beri. Ini dalam bab tauhid asma' wa sifat ni. Puncanya iaitu mereka memahami, lebih cenderung kepada memahami zahir nas. Sebab tu kita dah kata secara tepat tu memahami zahir tu, sebab ada setengah tu main nepek, main buat yedok. Jadi kita anggap cenderung. Itu kena bahasa selamat sikit. Kalau orang buat TC tahu bahasa ni. Kalau dia bahasa di sini yang lus sikit. Cenderung ke arah tu. Padahal sebenarnya kita dengar setengah tu bukan cenderung dah, memang direct pun ada. Tapi kita ambil jalan selamat lah. Mengarah ke situ, cenderung ke situ. Kita tapih banyak, tapih. Nak beri sebutir, ia boleh je. Kita pun ada bukti hak sebutir tu. Tapi kita tambuh lah, kita ambil sangat cenderung ke arah mujassimah. Cenderung. Dalam bab tauhid asma' wa sifat, tauhid 3 tadi tu, ini dah gaya dia faham. Sifat khabariyahnya. Akhir sekali membabitkan Tuhan. Baik. Kalau tengok pada ayat-ayat macam ni, ayat orang sebut Tuhan ada tempat pun banyak. Tuhan sebut di Arash pun ada. Kalau nak tengok ayat-ayat dan hadis yang sebut melibatkan Tuhan, melibatkan tempat bagi Tuhan ni. Maksudnya kalau pakar belaka lagi, tengok guna jadi. Yang menyebut Tuhan di Arash pun ada. Yang menyebut Tuhan fi sama', langit pun ada. Langit dengan Arash lain-lain. Jangan sama. Yang menyebut Tuhan tu ada bersama kita pun ada. Yang menyebut Tuhan tu lebih dekat dari diri kita sendiri pun ada. Yang menyebut Tuhan bahawa 2 orang atau 3 orang yang berbisik, maka ada yang kepak tu pun ada. Dari segi tepat. Kalau faham sesa, mana sesa maka dah tahulah. Atas di Arash ke, di langit ke, duduk sama kita ke, ada selik tengah bisik tu ke, mana sesa dah tahu. Kau nak pakai Zuhir kata, Tuhan kata gitu. Pakai kata, Tuhan kata gitu. Itu bukan manhaj Ahlussunnah wal. Baik, dari segi keanggotaan pula. Dari segi keanggotaan, anggota, ayat yang menyebut ni. Sebut jari pun ada jari. Jari. Qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin ni berada di antara 2 jari, di antara jari-jari Tuhan. Jari. Bayangkan jari. Tengok. Sebut dalil yang sebut jari pun ada. Dalil yang sebut mata pun ada. Ada satu ayat menyebut 1 mata, ada ayat lain sebut 2 mata. Ada ayat lain lagi sebut banyak mata. Mana semaka pun dah tahu. Ada belaka tu dalam Al-Quran. Sebut mata pun ada. Sebut mata 2 pun ada. Sebut mata banyak pun ada. Bi'ayunina, banyak mata. Macam mata belalang. Mata belalang tu kan banyak. Tu, dia banyak mungkin dia. Mata benda mungkin. Belalang kan dia banyak. Dia mata tapi dia banyak tu. Banyak angle dia tu. Lain mungkin benda tak tahu lah. Sebut mata pun ada. Ayat yang menyebut betih pun ada. Ayat yang menyebut tentang tangan, yadung pun ada. Kemudian ayat yang menyebut tentang apa lagi ni? Banyak lagi dah. Bahkan menyebut yang menyebut bahawa macam manusia dah pun ada. Dah mana agak Tuhan kita lagi. Kalau pakar belakang ayat tadi tu. Pakar belakang ayat tadi tu. Cara mudah. Pergi tupak tengok geng-geng tupak tu. Itu mudah kali. Cuma tupak tu nampak depan. Ni tak nampak depan, ni nampak sini dalam ni. Kalau pakar kaedah tu jadi gitulah lagi. Jadi sebab itu ini bukan pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan. Bahkan Ahlussunnah menganggap i'tikad ni i'tikad yang batil. Bagaimana kedudukannya serah kepada Allah lah. Tapi dia bukan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harap ini antara kepincangan tauhid 3. Selapis dah nampak. Tapi bila dihurai, nampaklah tepat masalah-masalah kekeliruannya itu.
Itu saja yang saya rasa saya nak jelaskan malam ni supaya kita fahamlah. Kalau mana-mana rasa tauhid 3 ni betul, nak amal, peganglah. Tapi kita khabar bahawa itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaedah tauhid kita, kaedah tauhid sifat 20. Itu menjadi pegangan kita. Pencerahan tentang Tauhid 3 yang ada di dalam kitab perisai bagi mukallaf bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Macam mana? Pertama, kitab perisai bagi mukallaf bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili adalah ringkasan daripada syarah Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Kita kena tahu 3 lah. 3. Satu, Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Itu adalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran salaf dan aliran mazhab Hanafi, aliran Maturidiyah. Betul-betul hak Ahlussunnah 100% kat dalam tu. Dia hidup di dalam korun salaf. Akidah dia menerangkan akidah orang salaf, akidah Imam Abu Hanifah, akidah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, akidah sahabat Imam Abu Hanifah Abu Yusuf. Itu ayalah akidah At-Tahawiyah. Tidak ada problem, tidak ada apa pun yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan itulah sebagai rupa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran salaf. Satu daripada aliran salaf. Yang kedua, syarah bagi akidah At-Tahawiyah banyak yang disebar oleh Mujassimah. Mujassimah jadi satu teks untuk dibelajar di jamiah-jamiah, di universiti di sana, Universiti Madinah, Universiti Riyadh, mesti kena belajar syarah akidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi adalah seorang daripada pengikut Ibnu Taimiyah yang lebih daripada bayang Ibnu Taimiyah mengikut Ibnu Taimiyah lagi. Faham ke tak faham? Kalau tak faham pun balik tidur malam ni lah untuk faham. Dia ikut Ibnu Taimiyah lebih daripada bayang Ibnu Taimiyah mengikut Ibnu Taimiyah lagi. Maknanya semua yang dia bawa datang itu semua adalah pemikiran Ibnu Taimiyah, akidah Ibnu Taimiyah, kesemuanya ke dalam itu. Ke dalam itu adanya alam qadim bin nau kat dalam tu. Tasalsul yang wajib dan tauhid 3 kat dalam tu. Kesemua dia bawa mari. Tauhid 3 ini mengasas akan dia, mendetail akan dia oleh Ibnu Taimiyah. Tidak ada di dalam ulama kita ahli sunnah mengasaskan dan berbincang tauhid 3 seperti bincang oleh Ibnu Taimiyah. Tauhid 3 belum pada Ibnu Taimiyah menyentuh akan dia oleh Ibnu Battah Al-Hambali Al-Mujassim. Ibnu Battah yang seorang daripada Mujassimah, yang orang salafi di hari ini berrojak sumber untuk akidah dia ambil daripada Ibnu Battah, kitab Al-Ibanah bagi Ibnu Battah Al-Hambali. Ibanah bagi Ibnu Battah Al-Hambali ini isi dia nak lebih kurang dengan Ibanah bagi Imam Asy'ari yang dibangsa kepada Imam Asy'ari. Maknanya kitab bagi Ibnu Battah adalah kitab sumber rojakan bagi Mujassimah, akidah Mujassimah. Ibnu Battah dia sentuh dengan secara sepitah lalu tauhid 3, tidak jadi kaedah, tidak ada dalil-dalil yang detail. Ibnu Taimiyah mendetailkan dia, mendatangkan hujah-hujah untuk mengukuhkan tauhid 3. Dari Ibnu Taimiyah itulah Muhammad Abdul Wahhab mari menyebarkan tauhid 3. Sampai kepada kerajaan Wahhabi inilah mari sampai kepada kita. Di dalamnya ada tauhid 3. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia tulis kitab perisai bagi mukallaf. Perisai bagi mukallaf ini
dia hurai akidah At-Tahawiyah. Syekh Abdul Qadir buat syarah bagi akidah At-Tahawiyah, matan akidah Tahawiyah, dan dia tarjamah dan dia buat syarah. Syekh Abdul Qadir dia syarah bagi matan akidah At-Tahawiyah. Syarah yang Syekh Abdul Qadir buat syarah di atas matan akidah Tahawiyah, dia iktimad, dia ambil isi kandungan daripada Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Makna dia ringkas saja. Syarah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi itu panjang, tebal. Dia ambil dia ringkas yang dia potong hak jadi mujassimah, dia potong hak nampak jadi tajsim. Dia tak ambil ke semua. Hak Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi satu, wallahu alam, tak tahu apa yang dia potong. Yang saya nampaknya kerana satu dia nak meringkas, yang kedua dia nak ambil apa yang tak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang tak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah dia ambil, yang nampak bercanggah dia tinggal. Itu asalnya perisai, dinama perisai bagi mukallaf. Maka di sana Syekh Abdul Qadir dia masuklah akidah tauhid 3. Masuk tauhid 3 kerana di sana ada tauhid 3. Penyusunan cara bercakap Syekh Abdul Qadir sama. Seolah dia tarjamah bagi kitab syarah bagi Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi itu. Maka yang dia sebut di dalam perisai tauhid 3 itu, kalau kita baca sepitah lalu tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sepitah lalu kalau kita detailkan, memang bila tauhid 3 ada tak betul, ada salah. Malaikat kena takwil, kena tanggung. Di antaranya Syekh Qadir dia sebut, Syekh Abdul Qadir dia menyebutkan, kita sana kalau bertanya panggil Syekh Qadir, kita panggil Syekh Qadir gitulah. Bukan kata malaikat, makna biasa lidah kita kan. Orang nama solah kita panggil salah. Bukan kita nak malaikat dia salah. Jadi telacar lidah begitulah. Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala dia sebut tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah kita mesti mengesahkan Allah pada ibadat. Kita tak boleh ibadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sembah lain daripada Allah, tak boleh mohon daripada yang lain daripada Allah. Ini tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berdalil wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kita Ahlussunnah sama tak begitu? Tak boleh beribadat pada lain pada Allah, sama. Tapi yang detail di bawah tu dia tinggal. Tak boleh tawasul syirik, nama ibadat pada lain pada Allah. Tak boleh istighasah adalah syirik. Itu Syekh Abdul Qadir tak masuk ya itu. Dia tak masuk. Tapi cawangan daripada kalau hurai tauhid uluhiyah, tentulah tawasul syirik. Tabarruk syirik, ngambil berkat syirik. Japi air tawar syirik. Semua syirik. Syekh Abdul Qadir tak masuk. Dia ambil qada kata kita kena sembah Allah, tak boleh sembah lain pada Allah. Mana kalau untuk nak mengenalkan Allah sekadar itu boleh. Tetapi pendetailan dia itulah yang salahnya. Tetapi di dalam tajuk Al-Asma'i wa Sifat, nampak sikitnya dia ambil hujung kat sikit. Yang barangkali Syekh Abdul Qadir dia nampak kata tak silap. Iaitu kita kena menyabitkan nama Allah dan sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mensifat, yang Nabi mensifatkan dia. Di antaranya Allah mempunyai sifat tangan, sifat muka. Kat situ. Maka bila sekadar tu itu nama mutasyabih. Boleh jadi sekadar tu dia boleh jadi ahli sunnah, boleh jadi musyabbihah. Tapi hak musyabbihah tetap muka tangan hak musyabbihah. Sebab muka tangan di sisi ahli sunnah, muka tangan sifat. Muka tangan di sisi musyabbihah, muka tangan anggota. Tapi dia ibarat kata sifat, muka tangan anggota. Ahli sunnah muka tangan, sebahagian pada ahli sunnah muka tangan sifat. Itu beza. Maka barangkali tak Syekh Abdul Qadir ni dia pandang kepada kata bila kata sifat, bila kaifin tak ada masalah. Tetapi kita kena tahu pembahagian dia
tauhid itu adalah bahagian daripada mujassimah. Kalau kita belajar dengan cara detail dia, ialah itu betul-betul lah akidah mujassimah. Itulah rukun mujassimah. Nama dia. Siapa faham tauhid 3, fahamlah Wahabiyah tentang tauhid. Kesimpulannya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Itu kesimpulannya. Keluarlah daripada siapa pun, kalau di dalam perisai ada kesilapan, kita kata mesti kena kata silap. Sebagaimana Ahbas ambil pendirian. Bolehkah? Kalau saya, antum semua kasih kepada saya, bila saya ada kesilapan, jangan kata silap. Tak boleh tu tuan guru kita, jangan. Boleh gitu? Agama tidak ada muhabah, tidak ada mudahana, tak ada segala-gala. Agama ialah al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Benda benar dialah berhak diikut. Benda salah mesti kata salah. Sahabat Rasulullah boleh dia bangkang Sayyidina Umar. Bangkang Sayyidina Umar sini tak betul. Sayyidina Umar terima, tak ada masalah. Tak boleh kata Amirul Mukminin, sahabat yang besar lagi, kita biar dia. Tak boleh biar. Betul dah Ahbas ambil pendirian betul dengan kaedah agama. Betul. Bila silap tak silap. Kalau Syekh dia silap dia oleh perisai, apa salah kita kata dia salah? Silap, dia silap. Kena kata silap lah. Ini kesilapan, tak boleh kita ikut. Begitu berlakunya semenjak daripada korong salaf. Cuba baca salaf. Dengan pada salaf, dia duduk berbincang, tanya fatwa, seorang lagi kata fatwa awak tu salah. Fatwa awak salah? Dia kata ya, baik saya berada di atas kebenaran, duduk kat belakang lebih baik daripada saya duduk ke depan dengan cara salah. Itulah pendirian salaf. Oleh itu di dalam perisai tak ada kesalahan melainkan ada pada membagi tauhid kepada 3. Huraian tauhid 3 ada sikit salah, ada sikit penyelewengan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kat situ sahaja.